Kita teruskan tutorial 7 ni. Tutorial 7, permutation and combination. Untuk yang topik ni kita cuma ada dua je topik, iaitu permutation satu, kemudian yang kedua adalah combination. Okey, kita lihat dulu apa maksud permutation dengan combination ni, apa beza dia. Okey, kita lihat contoh. Okey, kalau kita nak guna calculator, kita akan nampak calculator tu dia akan gunakan NPR, NCR. Kalau NPR tu maksudnya kita gunakan permutation. Kalau NCR, itu adalah combination. Okey, dia yang pertama mesti ada choose, yang kedua dia mesti arrange. Mesti ada dua perkataan ni. Okey, contoh, katakan saya ada satu bekas, saya ada tiga huruf A, B, C, tiga huruf. Saya nak pilih dua. Ini satu, kemudian saya pilih satu lagi. Okey, katakan yang pertama saya choose dulu. Okey, kalau saya choose, saya andaikan saya pilih dapat A and B. Jadi step yang pertama tu saya choose dapat A dan B. Kemudian kalau kita susun, kalau permutation dia akan melibatkan arrangement. Maksud dia nanti bila saya dah dapat huruf, saya susun A, B, kemudian B, A. Okey. Kalau permutation, walaupun kita dapat huruf yang sama, tapi kita akan baca sebagai bilangan cara dia. So ini dikira satu, ini pun dikira satu lagi. Maka bilangan cara untuk susun A, B ni ada dua. Okay? Walaupun huruf yang sama, tapi disebabkan susunan tu berbeza, maka kita ambil kira sebagai bilangan cara. Okay? Sebab permutation ni dia melibatkan arrangement. Arrangement tu dia ambil kira. Okay, sama juga kalau katakan saya teruskan, saya ambil dua huruf, saya dapat A dan C. Yang pertama saya tulis AC. Yang kedua, saya tulis C dulu baru A. Yang ni pun dipanggil sebagai bilangan cara. So ada dua lah. Walaupun huruf yang sama, kita kira dua juga. Sebab susunan tu diambil kira. Berbeza susunan, maka berbezalah cara dia. Okay? Kemudian katakan yang lain. Kemungkinan lain saya ambil dua huruf, saya dapat BC. Yang kedua C dulu baru B. Ni semua ni kita kira dia sebagai bilangan cara. Number of ways. So number of ways kita kira sebagai 6. Okay? So jawapan dia 6 lah. Okey, katakan kita nak guna calculator lah. Kalau kita nak guna calculator, kita akan gunakan NPR. Jadi kita lihat kat sini N ni merujuk kepada berapa jumlah pilihan kita. Jumlah pilihan kita ada 3. Yang R tu jumlah yang kita nak. Jumlah yang kita nak 2. Jadi kita tekan di calculator 3P2. So berapa 3P2 kalau guna calculator? Seorang kira. Berapa? Azhar berapa? 6. Yes, 6 So kalau kita kira sama ada, ini cara asal dia lah. Ini saya nak tunjukkan konsep dia lah, bagaimana dapat 6. Walaupun kita dapat dua huruf, bila kita bezakan susunan, kita kira sebagai 2 kali. AB sekali, BA sekali. Sama juga untuk yang lain. Jadi susunan tu diambil kira. Kalau nak guna calculator, jawapan dia pun 6 juga. Okay? Kita tengok apa beza dengan combination. Okay? Kalau combination, dia hanya buat satu je. Dia cuma choose saja. Dia tak perlu arrange. Satu je. Arrangement ni dia tak ada. Arrange ni tak ada. Dia cuma ada satu je. Okay? Jadi contoh yang sama. Saya ada huruf A, B, C dalam satu bekas. Saya nak ambil dua. Bukan A. Saya nak ambil pertama. Kemudian saya ambil satu lagi. Katakan yang tadi, saya andaikan saya dapat kali pertama ambil A, kali kedua dapat B. Kemudian saya dah boleh tulis A, B. Satu lagi B, A. Okey, kalau untuk combination, B, A ni kita nak kira ke tak payah? Yang kita kira 2 kali kalau permutation. Sebab permutation ni dia ambil kira susunan. Kalau combination, susunan tu tak ambil kira. Jadi kalau kita dapat je huruf yang sama, kita kira sekali je. Okey tak? Okey sir. Okey, bagus.
Kemudian katakan kemungkinan lain, mungkin saya akan dapat A dan C. Kadang-kadang kita akan tulis CA. Disebabkan huruf yang sama, dalam combination, CA ni kita tak pakai. Sebab dia sama dengan AC ni. Sebab dapat je huruf sama, dah settle. Dia tak melibatkan susunan. Kemudian kemungkinan lain BC. Mungkin boleh tulis CB, tapi kita tak kira. Sebab huruf yang sama, kita kira sekali. Itu yang kita lihat. Kalau kita nak jawab soalan ni, number of ways kita adalah 3. Ni macam mana 3? 3. Tapi kalau saya nak guna formula, kita gunalah formula NCR. N sama je tadi. N kita, jumlah pilihan kita 3 dalam bekas ni. Tapi kita nak guna 2. So kita tekanlah kalkulator 3C2. Permutation, arrangement tu kalau berbeza walaupun huruf yang sama dikira 2 kali. Kalau combination, huruf yang sama dikira sekali. So ingat yang tu, combination dia hanya choose saja. Permutation, choose and arrange. Itu yang bezakan. Okey, kita tengok contoh. Tutorial yang tutorial 7. Tutorial 7 ni soalan yang pertama tu saya skip. Saya ambil soalan yang kedua. Okey, kadang-kadang soalan dia tak akan nyatakan ini soalan permutation ke soalan combination. Jadi kita lihat bila kita jumpa soalan how many arrangement, memang sahlah ini adalah permutation. Bila dah sebut arrangement, memang sah itu adalah permutation. Kemudian maksud dia kita nak how many arrangement, maksud dia daripada word ni kita susun semula. Okey, so kita ambil lah n, jumlah n kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita nak susun semula. So R 7 juga. Jadi kita dah boleh guna number of, kalau kita nak tulis lah, number of arrangement. Ni kalau nak tulis lah. Kalau nak tulis tak payah. So equals to 7P7. Okey, kamu guna kalkulator. Cuma saya nak tekan kat sini, kalau kita nak mudah, 7P7 ni kita boleh gunakan juga sebagai 7 factorial. Kalau kita nak cepat, kita boleh guna kalkulator, ambil yang factorial. Sama jawapan dia. Tapi dengan syarat nombor atas dan bawah ni mesti sama. Kalau 7P4 jangan tukar pula. Guna factorial. Hanya untuk atas dan bawah sama je. So jawapan dia akan sama. Jadi nak buat 7P7 ataupun 7 factorial. Jawapan dia 5040. Okey, contoh yang ketiga. Okey, sama juga how many ways. Kita ada 6 orang. Okey, ni dalam satu van Dalam satu van ni kita ada 6 orang. Tapi tempat duduk kita yang kosong ni 10. Jadi jumlah tempat duduk kita adalah 10. R kita ni cuma ada 6. Biasanya kadang-kadang mungkin kita tak pasti ni N ni 6 ke 10. Biasanya N ni mesti lebih daripada R. Memang N tu lebih pada R. So N tu mesti 10, R kita 6. Jadi ini melibatkan susunan. Sebab kita nak susun ni orang ni ikut tempat duduk. Jadi dia mesti berpindah randah lah, ikut susunan. Jadi ini adalah contoh soalan NPR juga, melibatkan susunan. So kita akan gunakan number, ini kalau nak tulis lah number of ways, bilangan cara. Kita ambil lah 10P6 sebab dia melibatkan arrangement. Gunalah kalkulator. 10P6 berapa? 151,200. Betul. 151,200. Macam tu ya? Kadang-kadang soalan permutation ni dia memang menggunakan NPR juga, tetapi kadang-kadang soalan tu dia ubah suai soalan dengan cara ditambahkan syarat. Okay, contoh macam nombor 4 ni lah. Okey, daripada word triangles. Okey, daripada word ni soalan dia in how many 5 letter words. Jadi sekarang ni kita tak pasti ni soalan permutation ke combination. Kita kena tentukan. Soalan tak bagi tahu. Jadi kita kena lihat, kita lihat soalan ni perlu susun ke tak boleh susun. Tak payah susun. Kita nak 5 letter words. Untuk bentukkan word, kita kena susun lah. Contoh, katakan saya dah pilih, saya dah ada T, saya dah ada R, saya dah ada I, saya dah ada N, A, saya dah ada N. Ini kalau kita tak susun ni, dia tak akan membentuk word. So daripada situ kita kena tahu
untuk menghasilkan word, walaupun kita dah pilih 5, tapi kalau tak susun, memang tak boleh akan jadi word. Jadi kita dah tahu ini sah soalan permutation. Nanti kalau dalam exam nanti kena tengok soalan ni perlu tak susun. Kalau kita perlu susun je, maka itu adalah soalan permutation. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, there is no restriction. Ini tanpa syarat. Jadi kita bolehlah guna n kita berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R kita berapa? Kita nak pilih berapa? 5. Terus selesai. Jadi kalau kita nak gunakan formula 9P5. Gunalah kalkulator. 9P5 berapa? 15120. Betul. 15120. Betul. Ini mudah tanpa syarat. Ni tak ada masalah, kita terus guna kalkulator. Yang jadi masalahnya ni, yang B ni. Kita tengok soalan B. Untuk soalan B, memang kita nak pilih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Memang kita nak pilih 5. Tetapi dia letakkan syarat tambahan mesti ended with G. Maksud dia G ni mesti berada di hujung sekali. Bila kita jumpa syarat yang macam ni, maksud dia yang ini kita dah boleh abaikan. Kita hanya fikirkan yang kita ada pilihan sekarang berapa. Kita fikirkan tu je. So kalau kita lihat kat sini, G ni kita dah buang. Yang tinggal adalah T, I, R, I, A, N, G dah tak ada, L, E, S. Jadi bilangan cara yang kita nak ambil kira ni, kita fokuskan yang ni je. Yang ni dah tak boleh sebab soalan dah tetapkan mesti ada G kat ujung. Maka kita buang ni. Jadi sekarang ni N kita yang baru berapa? N kita yang baru 5. Kau yang betul 8. 8. 8. Insaf lah. Daripada 9 kita dah buang 1, 8 lah. R kita berapa? Yang kita nak isi ni 4. 4 ke 5? 4. Yang kosong lagi 4 ni 4. So hati-hati tu. Maka gunalah kalkulator 8P4. So jawapannya berapa? 1680. Betul. 1680. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, dia ada letak syarat mesti berakhir dengan G, maka G ni kita fixkan dia dan kita buang G ni terus. Sebab bila kita nak buat pengiraan, kita dah abaikan yang ni. Fikirkan yang kita ada pilihan lagi. Itu. Kemudian kalau kita tengok soalan C pula. Masih nak pilih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi syarat tu diubah pula. Syarat dia no vowel. Maksud dia yang A, I, O, U tu tak boleh ambil. Jadi yang tinggal apa? T lagi. R lagi. Apa yang tinggal? Seorang sebut. N. N lagi. G lagi. L lagi. S. S. So huruf ni yang kita boleh guna. Jadi N kita yang baru sekarang berapa? N yang baru. Berapa jumlah pilihan yang kita ada sekarang? 6. R kita berapa? 5. Yes. Teruslah guna 6P5. Berapa? 720. Selesai. Macam itulah kalau kita jumpa soalan permutation. Jadi kita kena ingat dalam soalan exam nanti, dia tak nyatakan itu adalah permutation. Itu adalah combination. Kita kena tentukan sendiri. Nombor 5. Kadang-kadang dia menggunakan nombor. Sekarang ni, ini pun satu hal ni. Kita pun tak pasti ni soalan ni permutation ke combination. Dia menggunakan 3 digit numbers. Contoh lah. Katakan saya daripada sini saya pilih 3, 2, 3, 4. Kita dah pilih ada 3 nombor ni. Tapi soalan kata dia nak 3 digit numbers. Boleh tak semua ni kita panggil dia sebagai 3 digit numbers? Boleh tak? Kau dalam bentuk yang berterabur ni. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Kalau saya biarkan penulisan saya macam ni, 2 kat sini, 3 kat atas, 4 kat bawah. Boleh tak kita panggil dia sebagai 3 digit numbers? Boleh ke tak boleh?
Senyap ya. Yang mana satu kita boleh panggil dia sebagai 4 digit numbers? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan ya. Jadi kita kena ingat, kita dah pilih 3, kalau kita tak susun, dia tak akan jadi 3 digit numbers. So daripada sini kita nampak, rupanya kita dah pilih 3, tapi mesti susun supaya boleh kita panggil dia sebagai 3 digit numbers. Maka ini soalan mesti guna NPR. So dengan cara macam tu, kalau kita nak bentukkan word, kena susun. Kalau kita nak bentukkan 3 digit numbers, kena susun. Jadi itu contoh-contoh soalan permutation. So nanti pengiraan kita mesti menggunakan NPR. Okey, so kita dah tahu ini soalan permutation, so mesti guna NPR. Okey, nombor yang ada 0, 2, 3, 4, 8 excluding number with begin with 0. Okey, maksud dia kita memang nak pilih 3 digit numbers, tapi depan ni tak boleh bermula dengan 0. Okey, kita lihat yang pertama, repetition is allowed. Maksud dia kita kalau dah pilih nombor 2 kat sini, berikutnya boleh juga nombor 2 sebab dibenarkan. Okey, jadi untuk kat sini, nombor apa yang boleh pada digit yang pertama ni? Nombor apa yang boleh? Amirul? Amirul ada tak? Amirul? Ada? Amirul? Tak ada? Alif ada tak? Alif? Yes sir. Ini nombor kotak yang pertama ni, nombor apa yang boleh? 2, 3, 4, 8. Ya betul, bagus. 2, 3, 4, 8. Sebab 0 tadi dah bagi tahu dalam soalan dia tak boleh. Kotak yang kedua, nombor apa yang boleh? Adakah semua nombor? Semua nombor boleh tak? Boleh. Boleh kan? So 0, 2, 3, 4, 8. Yang ini pun samalah. Digit yang berikutnya tanpa syarat. Okey, sebab ini kita boleh repeat. Bilangan cara 4. Ini ada 4. Bilangan cara 4. Yang ni 5. Yang ni pun 5. Kalau kamu nak tulis 4P1 pun boleh. 5P1 pun boleh. 5P1 pun boleh. Tapi tak payah tulis sebenarnya. Sebab bila kita ada 5P1, nilai dia 5. Jadi paling mudah, biar je 5 tu. So kita akan darab. So jawapan dia darab je. 4 darab 5 darab 5. Dapatlah 100. So macam tu. Okey. Jadi terpulang nak guna P pun boleh. 4P1 darab 5P1 darab 5P1 boleh. So jawapan dia adalah 100. Okey, kemudian kalau untuk yang B ni kita tak boleh repeat. Kita boleh gunakan nombor tu sekali saja. Jadi berbeza sikit lah. 1, 2, 3. Yang ni sama 2, 3, 4, 8. Jadi kalau repetition ni tak dibenarkan, kita kena pilih satu nombor. Untuk kotak pertama ni kena pilih sebarang nombor lah. Katakan saya pilih nombor 4 lah. Maka kotak berikutnya jangan ada nombor 4. Tapi nombor yang boleh adalah 0, 2, 3, 8. Gitu. Sama juga untuk digit berikutnya, saya kena pilih satu nombor. Katakan saya pilih 2 lah. Kena pilih satu nombor. So kita boleh ambil 0, 3, 8. Itu tak 0, 3, 8. Sebab 2 dengan 4 dah settle. 2, 4, 0, 3, 8. Okey. So sekarang ni kalau kita ikutkan sini, jumlah pilihan kita 4. Nak ambil 4P1 pun boleh. Ini pun sama juga, 4P1. Yang ini akan jadi 3P1. Ataupun kita darab je. So jawapan dia 4 darab 4 darab 3, 48. Okey, kalau kita lihat contoh yang ke-6 ni, ini pun disebut how many 4 digit numbers. Ini mesti NPR. Sebab walaupun kita pilih 4 nombor, kalau tak disusun, tak boleh dipanggil dia sebagai 4 digit numbers. So ini adalah soalan NPR using 4 different digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi ini sebenarnya ada 2 soalan ni. Okey, soalan pertama tanpa syarat. So kita ambil lah, N kita adalah 6, R kita adalah 4. Sebab kita nak create 4 digit numbers, 4.
So kita ambil lah 6 pi 4. Ini berapa ni? 6 pi 4. 6 pi 4 berapa? 360. Betul. 360. Ini soalan yang pertama lah. Soalan pertama mudah tanpa syarat. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. How many of these numbers? Dia ada syarat pertama. Dia mesti odd. Kemudian syarat yang kedua mesti greater than 5,000. Okey, saya ambil contoh lah. Katakan saya pilih 4 nombor. Katakan saya ambil 3, 4, 5, 2, 1. Kemudian saya ambil 3, 4, 5, 1. Contoh Okey, jadi sekarang ni kita tengok syarat yang pertama. Okey, syarat yang pertama 1, 2, 3, 4. Okey, untuk contoh yang tadi 3, 4, 5, 2 dengan 3, 4, 5, 1. Yang mana satu yang kita panggil dia sebagai odd numbers? Yang mana satu? Haris? Haris ada tak? Haris ada? Tak ada? Haris? Macam mana? Yang mana satu ni? Boleh dipanggil sebagai odd numbers? Yang pertama ke yang kedua? Kedua. Yang kedua. Kenapa saya pilih yang kedua ni sebagai odd numbers? Kita refer pada digit yang pertama ke, digit yang kedua ke, 3 ke 4? Keempat. Yang keempat. Betul. Sebab ingat ni penentuan odd numbers ataupun even number, dia merujuk kepada digit yang terakhir. Dia merujuk kepada digit yang terakhir. Jadi kalau kita nak gunakan syarat ni, maka fokuskan digit yang terakhir. So digit yang terakhir nombor apa yang boleh? Untuk menentukan dia odd numbers daripada 1 hingga 6. Nombor apa yang boleh? 1, 3, 4. 5. Yeah, betul. Itu syarat pertama. Okey, kemudian kita lihat syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua greater than 5,000. Okey. Kalau kita refer pada contoh yang saya bagi tadi, boleh tak kita panggil ni nombor yang greater than 5,000? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Mana kamu tahu tak boleh? Kita lihat digit yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat? Yang pertama. Kalau untuk greater than 5,000, dia merujuk kepada digit yang pertama. So kena ingat kalau kita bincang odd numbers ataupun even numbers, dia mesti refer pada digit yang terakhir. Tapi kalau dibincang greater than, less than 5,000, kita akan refer pada digit yang pertama. So digit yang pertama, nombor apa yang boleh supaya dia akan jadi lebih daripada 5,000? 6. 6. Okey, betul, 6. Ada tak nombor lain? 5. 5. Sebab katakan saya ambil contoh saya pilih 5, 1, 2, 3. Memang betul lah lebih daripada 5,000. So 5 boleh, 6 pun boleh. Okey. Jadi kalau kita ada dua syarat, kita kena letak dua-dua syarat tau. Lepas tu baru kita isi yang di tengah. Okey. Kalau katakan, ini cuma contoh je. Kalau katakan ni 1, 2, 3, 4. Ni saya bagi contoh je ni. Okey, kalau katakan syaratnya ni saya pilih 4 dengan 6. Ni contoh je Kalau kita jumpa dua syarat ni dua syarat ni, nombor dia tak berkongsi. Maksudnya di sini 4, yang sebelah sini tak ada 4. Jadi dua syarat ni dia tak berkongsi nombor. Kalau tak berkongsi nombor, maka saya akan buat kat sini. Ini 3 pilihan. Yang ini 2 pilihan. Okey, saya akan buat terus. Kemudian nanti kita akan isi lah. Okey, ni saya buat contoh dulu Saya belum jawab soalan lagi ni. Saya buat contoh. Katakan saya pilih 4 dengan 3. Maka kat sini tak boleh ada nombor 4 dan 3. So 1, 2, 5, 6. So ini ada 4 cara. Buang 1, 1, 5, 6. 1, 5, 6. So ini 3 cara. Maka kalau dua syarat ni tak berkongsi nombor, maka jawapan dia adalah
9 kali 8, 72. Okay? Jadi kalau dua syarat tak berkongsi nombor, maka jawapan dia adalah 72. Tapi untuk dekat sini jangan ambil jawapan 72 ni. Sebab kita lihat apa nombor yang berkongsi antara syarat pertama dengan syarat kedua. 5. 5. So kalau yang macam ni jumpa ada nombor yang berkongsi syarat, maka jangan buat cara macam ni. Okey? So apa yang kita buat? Kita kena pecah satu per satu. Okey, so saya buat balik. Okey. 1 2 3 4. Tadi 1 2 3 4. Tadi ini 1 3 5. Ni 5 dengan 6. Okey, kalau kita nampak ada nombor yang berkongsi macam ni, maka saya akan buat satu per satu. Katakan saya nak ambil 5 je dulu. So kita buat satu per satu. So kalau saya pilih 5, maka syarat yang kedua ni cuma boleh 1 dengan 3. Atau tambahlah 1 2 3 4. Saya pilih nombor 6 pula. Tadi saya pilih 5. Yang ni saya pilih 6. Kalau saya pilih 6, maka dekat sini 1 3 5. Okey, so kita kena pecah mesti pecah. Kalau syarat tu berkongsi mesti pecah. Okey, kalau kita fokuskan ni, okey, ni bilangan cara 2, ni 1. Kemudian saya nak isi yang tengah ni, kita kena pilih dua nombor. Katakan saya pilih 3 dengan 5. Maka kotak berikutnya jangan ada 3 dengan 5. So 1 2 4 6. Tu 2 4 6. So 4 nombor. Buang satu nombor. Katakan saya pilih 2 lah. Kotak berikutnya jangan ada nombor 2. 1 4 6 3. Yang ini pun sama. Kalau saya nak isi yang tengah ni, saya kena buang nombor apa yang kita pilih? 6 dengan 5 contoh. Maka kotak berikutnya jangan ada 5 dengan 6. So kita ambil lah 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4. 5 tak boleh, dah ada. 6 pun dah ada. So ini 4 cara. Ni tadi 3. Nak pergi kotak berikutnya, buang satu nombor. Katakan saya pilih nombor 3 lah. Kotak berikutnya jangan ada nombor 3. Maka jawapan kita yang pertama, 12 kali 2 24. 9 kali 4 36. Maka jawapan kita 60. So mesti ambil jawapan ni. Jangan ambil jawapan yang tadi 72. Okey? Setakat ni ada nak tanya tak? Faham ke? Faham, sir. Faham, sir. Okey, so hati-hati yang dalam exam selalu keluar soalan tu. Dia letak dua syarat, tapi ada satu nombor tu dia berkongsi. Syarat pertama dia ada, syarat kedua pun dia ada. Kalau macam tu mesti buat cara ni. Okey? Kalau dua syarat dia tak berkongsi nombor, kita boleh terus jawab. Itu yang jawapan tadi 72. Okey? So ingat tu. Okey, ini daripada perkataan. Kalau kita ikut kat soalan ni, how many different arrangement? Kita sebut je arrangement, ini memang sah NPR. Kalau kita tadi tengok tadi 4 digit numbers, memang itu adalah NPR juga. Sebab dia menyebabkan susunan. Okey, ini sekarang ni kita tengok N kita. Kita tengok N kita. Okey, saya kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11. Kita ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul? 11. Okey, dalam 11 ni, kita lihat ada tak huruf yang sama? Kita nampak ada 3 kali I, betul tak? 3 kali I. Kemudian kita ada N ada 1, S ada 2, betul tak? 2S. Jadi kalau kita jumpa soalan macam ni, kalau nak ikutkan semua huruf tu berbeza, maka saya akan gunalah 11 P11. Kalau semua nombor tu berbeza, semua huruf tu berbeza, kita gunakan 11 P11.
sekarang ni bila ada sama, maka apa yang kita buat, kita boleh teruskan ni ingat sama Okey, so saya boleh buat 11 pi 11 ataupun nak buat 11 factorial pun boleh. Saya buat factorial lah 11 factorial. Ada tak yang sama? Kalau ada sama, kita akan bagi 3i, letak je 3 factorial, 2s 2 factorial. Kita macam tu. Okay, kalau katakan semua huruf ni berbeza, terus 11 factorial. Kalau ada yang sama, kita kena bahagi dengan apa huruf yang sama. 3i, letak 3 factorial. 2i, letak 2 factorial. Kemudian kamu gunalah calculator. So nanti kamu cek 3, 3, 2, 6, 4, 0, 0. Okey, ini pun sama. Kita lihat soalan ni daripada perkataan orange. Tapi kita tahu ni soalan melibatkan permutation ke combination. Kita tengok ayat dah rearrange, ini disusun semula. Memang sah ini adalah NPR. Jadi jangan guna formula NCR. Okey, yang pertama, there is no distribution. Okey, maksud dia kita tengok dulu n kita berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita lihat ada tak huruf yang sama? A ni macam ada 2. So letak sini 2A. R ada 2 juga. Kemudian ada lagi tak? Kita ada 2A, 2R. 2 je lah. Okey, bila tanpa syarat ni terus 7 factorial. Nak guna 7 factorial ataupun nak guna 7p7 pun boleh. Tak ada masalah. And then divide by 2 factorial, 2 factorial. So nanti kamu gunalah calculator, dapatlah 1260. Okey tak? 7 factorial ni kamu guna calculator je lah. Okay. Okey, kemudian soalan B pula. Okey, soalan B dia ada syarat. Kita memang rearrange, tapi syarat dia the letter A must be together. Ni syarat ni. Kita tadi ada 2A. Kita ada 2A, 2R. Tetapi syarat yang pertama 1 2 tadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Syarat dia adalah A ni mesti bersama, together. Maka huruf yang lain R, apa lagi? N, G, E. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni, syarat dia macam ni, maka kita sebenarnya ada 2 kumpulan sebenarnya. Ada 2 kumpulan. Yang pertama, kumpulan syarat. Okey, kalau katakan kita fokuskan kepada kumpulan syarat, nak tahu berapa bilangan cara dia, kita boleh gunakan jumlah pilihan kita ada 2 factorial. Tapi dalam 2 tu dia ada sama, divide by 2 factorial. Ini kumpulan syarat. Okey, kemudian kumpulan yang tanpa syarat. Kumpulan yang tanpa syarat ni 1 2 3 4 5. 5 kan patutnya. 1 2 3 4 5. Patutnya saya akan buat 5 factorial bahagi dengan 2R, 2 factorial. Patutnya. Itu kalau kita buat cara tu, maksud dia kita anggap AA ni dia mesti berada pada digit, pada huruf yang pertama dan yang kedua. Sedangkan ni boleh bergerak. Ni boleh berada di mana-mana. Dia boleh berada RAAR pun boleh, ataupun dia boleh berada RRAAN pun boleh juga. Jadi AA ni tak semestinya berada di sini. Bila yang ini dia boleh bergerak, maka kita jangan kira 5. 1 2 3 4 5. Kita kira ni yang ni sekali. So saya akan ambil ni 5 tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab kita ambil kira kumpulan syarat ni dia boleh bergerak di mana-mana. Divide by 2R. Okey tak ni? Ada yang tak faham? Kalau soalan diubah, AA tu mesti berada di depan. AA. Maka kita akan ambil 5 factorial
bahagi dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Sebab ada 2R. Okay. Yang ini sebab ada 2R. Yang ini tadi sebab ada 2A. Okay. So nanti kamu kira lah ni sama dengan 360. 360. Okay, untuk yang C ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ni tadi dua-dua A ni together. Sekarang ni dia nak separated. Okay. Jadi dalam soalan nanti dia akan ada dua bentuk lah. Yang pertama together, satu lagi separated. So bagaimana cara dia? Jadi kalau kita nak kira, kita letak je macam ni. Tapi kita letak je separated. Saya buat slash je. So yang ada R N G E. Itu. Okay. Kalau yang ni satu. Okay. Sekarang ni kalau separated, cara dia kita fokuskan dulu. Yang ni, kumpulan yang tanpa syarat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Saya ambil 5 factorial divide by 2 factorial. Jadi kalau separated, kita mulakan daripada tanpa syarat dulu. Okey, kemudian sebenarnya E dan A ni dia terpisah. Mungkin A ni pertama di sini, yang pertama. Yang kedua ni mungkin A celah ni. Maksud dia ARA. Ataupun saya ada ARRA. Yang penting dia terpisah. Jadi kalau kita nak ambil kira yang ni, maka kita kena fikirkan yang ini dia boleh berada berapa tempat. Kalau kita kira kat sini 1. Maksud dia kumpulan A ni. A ni, A1. Mungkin juga A tu berada di sini 2. Mungkin di sini 3. Mungkin di sini 4. Mungkin di sini 5. Mungkin di sini 6. Jadi untuk AA ni dia ada 6 tempat. Jadi apa yang kita buat? Okey, sekarang ni kumpulan yang tanpa syarat kita akan buat 5 factorial bagi dengan 2 factorial. Kemudian untuk yang ni separated ni, cara dia kita lihat A ni boleh berada di berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 tempat kosong. Tapi kita nak susun untuk yang 2A ni. So kita ambil lah 6P2. Tapi masalahnya 6P2 ni dia adalah dua huruf yang sama. Maka kita kena bahagi. Kalau soalan tu katakan A and R must be together. Contoh, A dengan R. Maka kita akan ambil sini 6P2 je. Tak payah bagi 2 factorial. Ni saya bagi ni sebab ada 2A. Okey. Jadi kamu kira ni. Maka jawapan dia adalah 900. Soalan 9. Okey. Kita ada a secret code consists of blocks of 12 digit. Maknanya kita ada kod mengandungi 11 digit. So kita akan buatlah 11 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 digit. Okey. Kemudian 7 of which are ones. Maksud dia kita ada 1 ni 7 kali. 1 ni ada 7 kali. Kemudian kita ada 5 of which are threes. Maksud dia kita ada okey, kita ada threes ni sebanyak 5 kali. Okey, jadi sekarang ni soalan dia, how many numbers of such blocks can be formed if the first and last digit. Syarat dia adalah first and the last digit are the same digits. Okey, maksud dia kita boleh letakkan yang pertama digit awal dan akhir itu katakan nombor 1. Awal dan akhir. Ini kemungkinan yang pertama. Satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita boleh menggunakan digit 3. 3. Okey, yang ni soalan ni dia dah fixkan kita. So kita boleh buang. So pilihan kita sekarang ni yang di tengah ni lah. Okey, untuk yang di tengah nombor yang boleh adalah okey, tadi 1 ni ada 7 kali. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebab jumlah dia mesti 7.
Kemudian 3 ni ada 5 kali. So 3, 3, 3, 3, 3. Maka kalau kita nak kira yang ni, kita boleh ambil jumlah sekarang ni adalah sini ada 5, sini ada 5. So kita boleh ambil 10 factorial. Kita boleh ambil 10 factorial bahagi dengan, dalam 10 ni ada 1 dan 3 yang sama. Satu ni diulang sebanyak 5 kali. So kita ambil 5 factorial dan nombor 3 ni pun diulang sebanyak 5 kali. So divide by 5 factorial. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kalau kita pilih digit 3, awal dan akhir, sama juga. Untuk yang di sini 1 ni kita boleh ambil sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Kemudian 3 ni kita dah ambil 2, dia ada 5. So kita ada 2 lagi, 3 lagi. Okey. So jumlah ni adalah 10. So kita boleh buat 10 factorial divide by 1 ni ada 7 kali dan 3 ni ada 3 kali. Okey. So nanti kita kira ni. So kalau kita nak jawab soalan, so how many numbers? So jumlah dia adalah 372. Okey, soalan nombor 10. Kadang-kadang kita ada arrangement. Soalan dia, how many different words are possible to be formed from 7 letters? Ini maksud dia n kita 7 lah. Kita tahu n kita 7. Betul 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah 7. Okey, tetapi dia letakkan syarat. Letakkan syarat. So letaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Syarat dia, the letter begins and ends with E. So E letak kat sini, 1 letak kat sini. Ini sama cerita dengan yang tadi. Kalau soalan tu dah bagi tahu mula dan akhir, ataupun mula atau akhir, kita fixkan dia. So kita abaikan dalam kita punya pilihan. Jadi fokuskan yang kita boleh kira je. Huruf apa yang boleh sekarang ni? Kalau kita buang 2E tu, kita boleh pilih X. Lagi? Sekejap ni. C. L. U, D. U, D. Okey, jadi sekarang ni N kita dah tinggal berapa? N kita tinggal berapa? 5. 5. R kita yang baru berapa? 5. 5 juga. Maka kita boleh pilih 5P5. Okey. So 5P5 ni dia sebenarnya sama dengan 5 factorial. Pilihlah mana kamu rasa mudah. 120. 120. Selesai. So macam tu. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, dia dah fixkan awal dan akhir tu mesti huruf E. Jadi kita buang 2 huruf tu. Kita ambil kira yang kita boleh susun je. So tentukan N yang baru dan R yang baru. Dah selesai. Okey, kemudian kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, yang ini next to each other. Ini sama masuk dengan together, sama. Kalau kita lihat yang kuliah tu, sama juga, dia maksud dia together, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita letakkan EE ni. Apa 5 pula tu? Sekali. EE. EE together. Sebelah-sebelah dia duduk. Maka yang lain tu adalah X, C, L, U, D. Kalau kita jumpa soalan next to each other ataupun together, maka kita akan pertimbangkan 2 kumpulan. 2 kumpulan. Yang pertama kita fokuskan kumpulan syarat. Ni berapa huruf yang kita ada? Berapa huruf yang kita ada? Senyap ni? 2 kan? 2 factorial. 2 factorial. Tapi dalam 2 factorial tu 2 huruf yang sama kan? Jadi kalau kita ada 2 huruf yang sama,
kita kena bagi dengan 2 faktorial. Okey tak? Contoh katakan saya ada huruf X dengan E lah contoh. X dengan E. Maka kita akan ambil 2 faktorial je. Tak payah bagi dengan 2 faktorial. Sebab tak ada huruf yang sama. Okey tak ni untuk syarat yang ni? Ada yang tak faham kat sini? Okey, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini kumpulan tanpa syarat. Kalau nak ikutkan, kita punya N kita 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya saya akan gunakan 5. Sepatutnya gunakan 5 faktorial. Sepatutnya. Tetapi kalau kita gunakan 5 faktorial, itu maksud dia kita dah letakkan EE ni mesti berada di depan. Sedangkan soalan tak bagi tahu pun EE mesti berada kat depan. Bila macam tu maksud dia kita jangan kira 5. Sebab EE ni dia boleh bergerak-gerak. So kita akan kira sebagai satu unit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita baca dia sebagai 6. Dan kita cek dalam 6 ni, patutnya 5 kita cek ni. Dalam 5 ni ada tak huruf yang sama? Dalam 5 ni. Semua beza kan? Bila tak ada maksud dia janganlah kita bagi. Kita biar macam ni je. Maka itulah jawapan kita. 6 faktorial 720, betul tak? 720. So kalau kita jumpa soalan next to each other, maksud dia kita mesti guna cara ni. Fokuskan kumpulan syarat, satu lagi kumpulan tanpa syarat. Kumpulan tanpa syarat kadang-kadang kita akan baca 5. Kita akan baca 5 kalau EE ni dia tak bergerak. Sekarang EE ni dia boleh berada di mana-mana. Di sini boleh, dekat sini boleh, di mana-mana. Jadi kalau nak ambil kira EE ni boleh bergerak, jangan baca 5, kena baca 6. Okey. Kita tengok yang C pula. Okey, untuk yang C pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang ni pula dia punya syarat dia not next to each other. Ini hampir sama masuk dengan separated. Separated. Jadi kalau jumpa soalan nanti, yang tadi kita tengok ini adalah together. Cara dia berbeza sikit. Kalau separated, maksud dia saya akan buat EE separated ZAS. Ni. Letak je slash. Maksud dia separated tu. Sama macam ni, X, C, L, U, D. Okey, sama macam tadi. Kita akan buat dulu kumpulan yang tanpa syarat dulu. Okey, untuk kumpulan tanpa syarat ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. So yang ini kita ambil lah 5 faktorial. 5 faktorial. Kalau untuk separated kita buat yang tanpa syarat dulu. Tak payah ambil kira dia ni boleh bergerak di mana-mana, tak payah. Kita fokuskan kumpulan yang tanpa syarat. So kita akan ambil 5 faktorial. So kita tengoklah kalau katakan dalam ini ada 2D. So kena bagilah dengan 2D kalau ada. Tapi sekarang kita punya huruf semua berbeza. So habis. Kemudian sekarang ni bila separated ni ataupun not next to each other, yang ini dia sebenarnya terpisah ni. Kemungkinan yang pertama mungkin E, X, E. Ataupun kemungkinan yang lain E, X, C, E. Ada banyak kemungkinan. Yang penting E dan E ni dia terpisah. Jadi kalau terpisah, cara dia adalah berapa tempat dia boleh duduk E ni. E ni boleh duduk, E yang pertama ni boleh duduk kat sini satu. Dia boleh duduk kat sini. So celah-celah ni pun boleh. Okay. Ini kemungkinan tempat E yang boleh masuk. Kalau kat sini maksudnya E, D, E. Yang penting syarat dia E dan E tu terpisah. E dan E terpisah. Okey, so kalau kita refer kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6P. Okey, 6 tempat tapi huruf kita ada 2. 6P2. Sebab E 6P2. Tetapi dalam 6P2 tu kita ada 2 huruf yang sama. So jangan lupa bahagi. Okey, kalau katakan separator ni E dan A, maka kita akan buat 6P2, tak payah bagi dengan 2 faktorial. Berhenti pada 6P2 je. Okey, ini cuba kamu kira ni berapa ni.
Yang 6 ni kalau katakan kamu nak cepat, kamu tengok jiran sebelah ni berapa? 5. Kalau 5 maka dia 6 lah. Kalau jiran sebelah ni 7, maka sini 8 lah. 8/2. Kalau malas nak buat macam ni lah. Senang je. Tengok jiran sebelah 5, maka kita guna 6. Kalau jiran sebelah 9, kita guna 10. Gitu. Kalau nak cepat. Kalau tak, kamu kena ikutlah. Kena buat lakaran dia berada di mana. Soalan 11. Soalan 11. Yes, soalan 11. Okey, katakan soalan 11 ni saya cuma tambah je. Katakan daripada Perkataan Putrajaya ni, kita nak orange. Orange ni maksud dia MPR ni. Putrajaya. Kalau kita nak susun tanpa syarat dah. Bilangan Putrajaya tu ada berapa? 9. 9 ke? 9 eh? Betul 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Dalam 9 ni ada tak yang sama? Ada. Apa benda? A. A. Lain? Tak ada? Tak ada. Okey. Maknanya kalau katakan soalan ni dia nak bilangan cara tapi dia tak bagi tahu tanpa syarat. Dia bagi tahu tanpa syarat je. So kita boleh ambil 9 faktorial ataupun nak ambil 9/9 pun boleh. 9 faktorial bahagi dengan 3 faktorial. Kalau soalan tanya tanpa syarat. Okey. Kita boleh ambil 9 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Kenapa bagi 3 faktorial? Sebab ada huruf yang sama. Kalau katakan dalam banyak ni ada 2P pula. So bagi lagi 3 faktorial darab 2 faktorial. Dia macam tu. Okey. Okey, tapi soalan ni dia tak tanya. Okey, kita tengok yang pertama, apa syarat dia? Syarat dia, kita ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The first letter is P. Maksud dia mesti letak P kat sini. Dan last letter is A. Dia dah fix kan? So, kita dah boleh buang. So, daripada Putrajaya tadi, kita buang 2 huruf. Maka huruf apa yang tinggal kita tengah ni? U lagi? T. Apa lagi? R. A. Okey. A ni kena hati sebab ada 3. Kita guna satu je. So A yang pertama boleh guna A. Lagi? J lagi? AY. Ya, betul. Jangan disebabkan kita dah pilih A ni, kita singkirkan semua A. Satu je hilang. Okey, jadi sekarang ni N kita, jumlah kita berapa dah sekarang ni? Kalau buang P dan A ni? 7. 7. Dalam 7 ni ada tak yang sama? Ada. 2A kan? So kita nak number of ways kita. Kalau nak tulislah number ni kepada yang rajin lah. Number of ways. Okey, 7P. Nak buat 7P7 boleh. Ataupun kalau tak nak, saya terus 7 faktorial bahagi dengan, bagi yang berapa? 2. Sebab ada 2 sama. Jadi kalau soalan disetkan, huruf yang pertama mesti P, huruf yang akhir mesti A. Buang 2 huruf tu. Tapi jangan buang semua A tu. Sebab kita ada 3A. Okey, untuk yang B ni pula, dia masih 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Syarat dia, all the letters A, okay, must next to each other. Ini maksud dia together lah ni. Together. Maksud dia, A kita ada 3 tadi. Letak lah tu kumpulan. Together. So yang lain, P, U, T, R, A, J. Apa yang tinggal? B, U, T, R, J, Y. J, Y. Okay, J, Y. Okey, bila together, ingat kita kena buat 2 syarat, 2 kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama, kita ada 3 huruf. Ada tak 3 ni yang sama? Ada kan? Tak ada. Kau yang betul. Ada. Ada kan? Bagi dengan berapa? 3. 3. Kalau katakan kita ada A, B, C, baru kita tulis 3 faktorial je. Okey, kemudian yang ni. Kita ada berapa N sebenarnya? 1, 2, 3 berapa? Ada 6 kan? Untuk kumpulan yang besar ni,
Untuk puluhan yang besar, asalnya 6. Asalnya 6. Tapi kalau kita pilih 6, jawapan dia 6 faktorial lah. Kalau kita letak 6 faktorial, maksud dia kita anggap AA ni mesti berada di depan. Dia tak bergerak. So tak bolehlah guna 6 sebab AA ni dia boleh berada di mana-mana. Jadi jangan baca 6, kita kena baca 7 sebab 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dikira 1 unit. 7. So mesti ambil 7 faktorial. Kemudian kita lihat dalam 6 ni ada tak yang sama? Tak ada. Tak ada, biar macam ni je. Tak payah bagi. So jawapan dia adalah 5040. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, begin with a consonant. Consonant. Consonant dia apa untuk yang pertama ni? P. Lagi? T. R, R. J, Y. J. Y. Settle. Kemudian N with a vowel. Apa dia? U, A. UA. 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 U dan A. Okey. Okey, kita lihat syarat yang pertama dengan syarat yang kedua ada bertindan tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Okey, bila tak ada. Okey, maknanya tak ada maknanya kita macam boleh buat terus. Okey, tetapi sama tak kes U dengan A ni? U ada berapa? 1, 1. Sedangkan A ada berapa? 3. Jadi kalau macam tu, maksud dia kita tak boleh buat serentak. Sebab nak pilih U dengan pilih A ni berbeza. So kalau macam tu, kita kena ubah dulu. Okey, katakan saya pilih A dulu Ni yang U ni saya buang dulu. Sekejap, saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya pilih yang pertama U, yang kedua A. Yang depan ni sama. P, T, R, J, Y. Ini pun sama. P, T, R, J, Y. Saya kena pecahkan sebab A ni 3 kali. U ni sekali. So kena pecahkan. Yang ini kita dapat 5 cara. Yang ini 1. Kemudian bila kita nak isi kotak yang berikutnya, kita kena pilih satu huruf P dan U. Maka dekat sini yang kita boleh pilih adalah apa? P, R, J, Y. R, J, Y. Kemudian A ada berapa? 2. 2 ke 3? 3. 3. 3, okey. So daripada sini jumlah pilihan kita berapa? Ya. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Betul tak? 7. Betul. So 7 faktorial. Dalam 7 faktorial ni ada tak yang sama? Ada. 3A. Yes. So 5 darab 7 faktorial darab bagi 3 faktorial darab 1. Kalau untuk yang ni pula, ini kita boleh ambil 5. Okey. So yang ini, yang tengah ni apa jadi? T, R, J, Y. A dah tinggal berapa? 2. 2. Tapi jangan lupa ada 1. U. Okey, berapa jumlah yang di tengah ni? 7. 7. Ada tak yang sama? Ada 2. Nampak tak? Perbezaan kalau kita pilih U dengan A. Kan berbeza tu. Itu yang kena pecah tu. Okey, nanti kamu kira lah 5. So jawapan akhir dia akan jadi macam ni lah. 5, 7 faktorial divided by 3 faktorial tambahkan dengan 5 darab 7 faktorial divided by 2 faktorial multiply by 1 satunya. Okey, nanti kamu kira lah 16800.